Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak membincangkan topik perkongsian, iaitu bab 15 perkongsian. Perkongsian ini adalah topik untuk semester 3 bagi pelajar-pelajar perakaunan STPM. Bab perkongsian ini dibahagikan kepada beberapa subtopik. Yang pertama adalah pengenalan kepada perkongsian, takrif perkongsian. Ada dua. Yang pertama, satu bentuk penggabungan yang dianggoti oleh dua atau lebih orang dikenali sebagai rakan kongsi bersetuju untuk menyumbang aset, tenaga dan kepakaran dalam satu perniagaan. Yang kedua, mengikut Akta Perkongsian 1961, perkongsian adalah hubungan yang berterusan antara orang-orang yang menjalankan perniagaan yang sama dengan tujuan mendapat keuntungan. Seterusnya, perbandingan perkongsian dengan pemilikan perniagaan lain. Ini kamu boleh dapat daripada nota-nota lah. Okey, dibandingkan dengan milikan tunggal, dengan syarikat berhad dan koperasi. Kepentingan perjanjian perkongsian. Okey, untuk perkongsian yang tak mahu terikat dengan Akta Perkongsian 1961, mereka boleh menyediakan perjanjian perkongsian. 15.2 penyediaan akaun. Yang pertama, kaedah modal berubah. Kaedah modal berubah, dia ada akaun modal saja. Semua yang menambahkan modal dan mengurangkan modal akan dimasukkan ke akaun modal. Untuk kaedah modal tetap, dia ada akaun modal dan akaun semasa. Akaun modal merekod akaun modal yang bertambah dan juga modal awal. Manakala akaun semasa, dia rekod perkara yang lain lah. Yang seperti faedah atas modal, ada atas ambilan dan lain-lain lah yang berkaitan. 15.3 penyediaan penyata keuangan. Yang pertama, penyata pendapatan komprehensif. Dia samalah macam milikan tunggal. Dia disediakan untuk mencari untung atau rugi bersih. Penyata pengasingan untung rugi ni penyata keuangan tambahan lah untuk perkongsian. Dia daripada untung yang didapat daripada penyata pendapatan komprehensif, dia akan agihkan kepada perkongsi-perkongsi. Yang seterusnya adalah penyata kedudukan keuangan atau nama lain dia adalah kunci kira-kira. Di sini penyata kedudukan keuangan sama macam milikan tunggal, cuma yang beza banyak ikuti pemilik, di mana dia ada akaun modal rakan kongsi dan akaun semasa rakan kongsi. 15.4 perubahan dalam perkongsian. Yang pertama, kemasukan rakan kongsi. Bila ada kemasukan rakan kongsi, aset-aset perlu dibuat penilaian semula. Dan wujud muhibah. Muhibah adalah aset tak ketara. Muhibah ni boleh dikekalkan dalam buku ataupun dihapuskan dalam buku. Tak wujud dalam buku. Yang kedua adalah persaraan rakan kongsi. Persaraan rakan kongsi pun samalah. Kita kena buat penilaian semula aset dan juga kita mengagihkan muhibah lah, mengikut kehendak soalan lah. Yang terakhir adalah pembubaran perkongsian. Perkongsian dibubarkan atau ditutup terus, jadi ada langkah-langkah dia. Okey, dan sini dia menyediakan akaun, dinamakan akaun realisasi. Okey, dan pembubaran ni boleh juga disebabkan oleh nak tukar ke syarikat ataupun diambil alih oleh sebuah syarikat. Okey, kita lihat contoh. Contoh saya beri contoh dahulu, lepas tu nanti saya akan bincangkan jawapannya. Okey, A. Apabila berlaku pembubaran perkongsian, nyatakan tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, terhadap perolehan tunai daripada realisasi aset. Yang kedua, jika tunai daripada realisasi aset tidak mencukupi untuk menyelesaikan liability. Okey, B. Felicia dan Aina merupakan dua rakan kongsi. Paki awal modal mereka ialah RM15,000 dan RM30,000 masing-masing. Pembagian untung rugi pula pada nisbah 1:2. Emily telah diterima sebagai rakan kongsi baharu pada 1 Januari 2019 dengan membawa masuk tunai sebanyak RM9,000 dan memegang kepentingan sebanyak 10% daripada hak kepentingan dalam perniagaan perkongsian ini. Lebihan daripada kepentingan modal akan diagihkan kepada rakan kongsi lama sebagai bonus. Satu penilaian semula akan dibuat ke atas aset perkongsian mereka.
Berikut ialah nilai aset setelah dinilai semula. Kita lihat tunai nilai kos 16,000. Bila dibuat penilaian semula terdapat pengurangan sebanyak 500, dia menjadi 15,500. Tanah bangunan nilai kos 30,000, penilaian semula 34,000, jadi ada peningkatan sebanyak 4,000. Akaun belum terima nilai kos 1,000, penilaian semula 500, jadi pengurangan 500. Maklumat tambahan, kos penilaian semula ialah 500. Yang kedua, untung bersih bagi tahun berakhir 1 Disember 2019 berjumlah 74,000. Pembagian untung rugi yang baharu antara Emily, Felicia dan Aina ialah berdasarkan kepada nisbah 1:3:6. Faedah atas modal ambilan pinjaman dari rakan kongsi tetapkan pada kadar 12%. Pada tahun semasa aktiviti berikut telah berlaku. Ambilan Felicia 1,200 diambil pada 1 Januari 2019. Emily 2,000 diambil pada 1 Januari 2019. Pinjaman rakan kongsi Aina 24,000. Gaji rakan kongsi tetapkan sebanyak 600 seorang bagi tempoh setahun. Dikendaki, ni soalan lah kirakan bonus yang diagikan kepada Felicia dan Aina 2 markah. Sediakan akaun penilaian semula 3 markah. Sediakan catatan jurnal untuk merekod penilaian semula aset serta kemasukan Emily 5 markah. Sediakan penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 1 Disember 2019 untuk perkongsian baru 7 markah. Cuba kita lihat jawapan dia. Soalan teori soalan teori kita tak boleh elak lah, memang ada soalan teori. Okey, liability dijelaskan mengikut turutan seperti berikut. Pemiutang dagangan, pinjaman dari luar, pinjaman dari rakan kongsi, sumbangan modal rakan kongsi yang diwakili oleh akaun semasa dan akaun modal. Sini kamu dapat 2 markah. Yang kedua, bila ada kurangan tunai, jadi semua rakan kongsi mesti membawa masuk tunai tambahan 1. Okey, yang pertama untuk yang B tadi lah, modal baru Felicia 15,000, kamu tambah dengan 1,000. 1,000 ni adalah untung dari penilaian semula aset. Okey, dapat 16,000. Aina 30,000 tambah 2,000. Okey, 2,000 adalah untuk penilaian semula aset, dapat 32,000. Jadi jumlah modal baru 16,000 tambah 32,000, kamu dapat 48. Okey, kepentingan Emily adalah 10%, darab 48,000 dapat 4,800. Lebihan dari pembayaran Emily, bonus ini untuk bonus, 9,000 tolak 4,800, kamu dapat 4,200. Agihan bonus untuk perkongsi lama Felicia 1/3 darab dengan 4,200 dapat 1,400. Aina 2/3 darab 4,200 dapat 2,800. Okey, kita tengok akaun penilaian semula. Kita minta oleh soalan sebelah debit dimasukkan akaun belum terima 500, tunai bank 500. Sebelah kredit dimasukkan tanah 4,000, jadi dia jumlahkan 4,000 sebelah kredit tolak dengan sebelah debit, kamu dapat 3,000. Jadi modal Felicia 1/3 darab 3,000 dapat 1,000. Modal Aina 2/3 darab 3,000 dapat 2,000. Jurnal Am Januari 1, tanah 4,000 debit, akaun belum terima 500 kredit, tunai atau bank 500 kredit, modal Felicia 1,000 kredit, modal Aina 2,000 kredit. Merekod penilaian semula aset. Okey, seterusnya tunai atau bank debit 9,000, modal Emily kredit 4,800, modal Felicia kredit 1,400, modal Aina 2,400. Merekod kemasukan Emily. Okey, seterusnya penyata pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Yang ini format lah format kena betul, jangan tak betul. Dimula dengan untung bersih 7,400 tolak dengan 2,880. Ni ada jalan kerja sebab dia tunjukkan staf.
31,120. Okey, faedah atas ambilan Polisia 12% darab 12,200 dapat 144. Emily 12% darab 2,400 dapat 288. Dapat 1,688. Jadi jumlah dia 72,808. Tolak dengan gaji Polisia 6,000, Aina 6,000, Emily 6,000, jumlah 18,000. Okey, faedah atas modal Polisia 12% darab 17,400 dapat 2,088. Aina 12% darab dengan 34,800 dapat 4,176. Emily 12% darab dengan 4,800 dapat 576. Jumlah 6,840. Jadi jumlah dia 24,840. Kamu campurkan dapat 47,968. Ekar modal Polisia 3/10 darab 47,998 dapat 14,390 4%. Aina 6/10 darab 47,968 dapat 48,780 8%. Emily 1/10 darab 47,968 dapat 4,796 40. Jadi jumlah dia 47,968. Okey, di bawah ni tadilah dalam kerja kita tak mahu buat di atas, jadi dibuat di bawah. Faedah atas pinjaman 12% darab 24,000 dapat 2,880. Modal baru Polisia 15,000 tambah 1,000 tambah 1,400 dapat 17,400. Aina 30,000 tambah dengan 2,000 tambah dengan 2,400 dapat 34,800. Emily 4,800. Terima kasih kerana menonton. Jika rasa video ini bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.